Lihat betul-betul gambar ini. Penduduk Moskow mula merakam sesuatu yang menakjubkan. Betul-betul di hadapan, anda boleh nampak sebuah gereja dengan kubah berwarna emas. Semuanya tenang. Tapi jauh di sana, di ufuk, satu kepulan asap hitam sedang naik. Dan sesuatu sedang terbakar. Kemudian dia mendekatkan kamera. Dan pada saat itulah ia jadi benar-benar mengagumkan. Perhatikan betul apa yang muncul di tengah bola api letupan itu. Benda yang sedang dilempar ke atas itu ialah penutup sebuah tangki bahan api yang utuh. Sebuah penutup yang boleh seberat berpuluh-puluh tan. Dan letupan itu melontarkannya ke langit seolah-olah ia adalah sekeping shilling kecil. Boleh bayangkan betapa kuatnya tenaga yang diperlukan untuk melakukan itu? Apa yang Anda lihat sedang ditelan oleh asap dan api itu adalah salah satu kilang penapisan utama yang membekalkan Moskow. Ia terletak di sebuah kawasan yang dipanggil Chapotinya. Dan bersendirian, dia membekalkan hampir separuh bahan api untuk ibu kota Rusia. Ini bukan bangunan biasa yang terbakar. Ia ialah nadi penting. Dan itu bukan satu kemalangan. Ukraina yang melakukannya. Dengan sengaja. Beratus-ratus kilometer dari sempadan. Apabila awak faham apa yang ada di sebalik serangan ini, awak akan faham kenapa Ukraina memilih sasaran ini. Tapi biar saya tunjukkan dulu apa yang berlaku 3 hari sebelum itu. Kiev, 15 Jun 2026. Ini adalah Lavra Pechersk, sebuah biara yang hampir berusia 1000 tahun. Salah satu tempat paling suci dalam seluruh agama Kristian Ortodoks. Dan ia sedang terbakar karena Rusia baru sahaja menyerang ibu kota Ukraina dengan 70 peluru berpandu dan lebih daripada 600 drone dalam satu malam sahaja. Api telah membakar bumbung katedral utama, iaitu jantung kompleks ini. Lebih daripada 800 meter persegi sedang terbakar. Para Sami dan pasukan penyelamat membentuk satu rantai manusia menyerahkan relik dari tangan ke tangan untuk menyelamatkan apa yang boleh sebelum api sampai. Sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh dalam serangan malam itu di ibu negara Ukraina. Dan di sini ada satu perkara yang patut diberi perhatian, kerana ia menceritakan banyak perkara. Apabila dunia menuding jari kepada Rusia, tahu apa yang mereka lakukan. Kerajaan Rusia menafikan. Mereka kata kerosakan itu disebabkan oleh peluru berpandu pertahanan Ukraina yang tersasar ke tempat yang salah. Masalahnya, di tengah-tengah runtuhan Lavra itu, telah ditemui sisa-sisa sekurang-kurangnya 2 drone Rusia. Daripada jenis yang sama yang Rusia lancarkan terhadap bandar-bandar Ukraina hampir setiap malam selama lebih 4 tahun. Tetapi kisah ini tidak berakhir di situ. Kerana Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pergi ke Lavra yang musnah, melihat keadaan itu, dan membuat satu janji. Ia bukanlah satu ucapan yang panjang. Ia hampir seperti satu ayat sahaja. Kami tidak mahu Ukraina terbakar kerana musuh. Tetapi jika Ukraina terbakar, Moskow Anda juga akan terbakar. Ingat ayat ini. Kerana 3 hari kemudian, dia akan berubah menjadi tepat seperti image yang anda lihat di permulaan tadi. Loji penapisan kapotnya terbakar di tengah-tengah ibu kota Rusia. Cuma antara janji Zelensky dan kebakaran di Moskow, ada satu perkara yang hampir tiada siapa berhenti untuk faham. Dan disinilah kisah ini berhenti menjadi tentang balas dendam dan mula menjadi tentang strategi. Sebab cuba perhatikan apa yang Ukraina tidak lakukan. Mereka tidak membalas dengan mengebom sebuah katedral Rusia. Mereka tidak menyasarkan simbol keagamaan untuk menyamakan kedudukan moral. Jika ini adalah balas dendam semata-mata, adakah itu yang akan berlaku? Serangan dibalas serangan, gereja dibalas gereja. Sebaliknya, Ukraina menyasarkan kilang penapisan, depo bahan api, saluran pipe, infrastruktur tenaga,
Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti jawapan yang lemah. Menukar nilai simbolik sebuah katedral dengan tangki minyak. Tetapi disitulah sebenarnya kesilapan bagi mereka yang memandang secara sambil lewa. Kerana itu bukan tindakan spontan akibat kemarahan. Ia ada nama. Ukraine memanggil usaha ini sebagai sekatan logistik. Ia adalah program yang dilancarkan oleh Kementerian Pertahanan untuk menyerang secara sistematik kawasan belakang tentera Rusia. Bahan api, penyangkutan, tenaga yang menyokong barisan hadapan. Dan Menteri Pertahanan Ukraine, Mikhail Fedorov, berkata sesuatu yang merangkumkan keseluruhan logikanya. dia menyatakan corak sudah boleh dilihat dalam data. Semakin banyak logistik Rusia dimusnahkan, semakin kurang serangan yang dapat dilancarkan oleh Rusia di barisan hadapan. Ini bukan dendam, ini adalah satu projek. Ukraine mendapati bahawa mereka tidak perlu mengalahkan tentera Rusia askar demi askar. Mereka boleh menyasarkan apa yang menyokong tentera itu. Dan apa yang memberi bahan api kepada tentera itu, dalam erti kata yang paling literal, ialah minyak. Dan anda pernah terfikir, kenapa perkara ini berlaku? Kenapa secara khususnya minyak? Baiklah, ada dua jawapan untuk itu. Dan yang pertama adalah mengenai wang. Rusia adalah salah satu daripada 3 pengeluar minyak terbesar di dunia. Dan itu bukan sekadar statistik ekonomi. Itulah yang membiayai peperangan. Penjualan minyak adalah sumber utama wang yang masuk dari luar ke Rusia. Dan sebahagian besarnya, pendapatan inilah yang membiayai usaha peperangan. Setiap tong yang dijual adalah peluhu yang dibeli. Setiap kilang penapisan yang beroperasi adalah gaji askar yang dibayar. Kini, Barat telah cuba menyekat sumber dana ini selama bertahun-tahun dengan sekatan. Dan Rusia telah belajar untuk mengelaknya. Mereka mencipta armada kapal dengan pemilik tersembunyi. Mereka menukar bendera. Mereka mencipta syarikat cangkerang. Sekatan hanyalah di atas kertas. Dan mengelak kertas itu adalah cepat dan murah. Tapi di sinilah kehebatan Ukraine. Ada perbezaan besar antara sekatan dan drone. Menukar bendera kapal adalah mudah. Tetapi untuk membina semula sebuah loji penapisan yang musnah secara fizikal akibat api dan letupan adalah perlahan. Ia mahal. Dan disebabkan oleh sekatan itu sendiri, bahkan alat ganti yang diimport pun tiada untuk membuat pembaikan. Dalam kata lain, Ukraine telah menemui titik di mana Rusia tidak dapat menipu. Anda boleh mengelak larangan, Anda tidak boleh mengelak kawah. Tetapi memotong wang, itu hanya separuh daripada pukulan itu. Separuh lagi adalah lebih nyata. Dan inilah yang sedang menghampiri kehidupan rakyat Rusia biasa sekarang. Kerana minyak bukan sekadar wang. Minyak yang telah ditapis ialah diesel, petrol, minyak tanah, iaitu apa yang menggerakkan kereta kebal, lori bekalan, kapal terbang. Sebuah tentera tidak bergerak dengan wang dalam tangki. Ia bergerak dengan bahan api. Dan di sinilah strategi Ukraine keluar dari helaian dan masuk ke jalanan. Di Crimea yang diduduki, pihak berkuasa yang dilantik oleh Rusia mula merasionkan petrol. 20 liter setiap orang setiap hari. Selepas itu, langsung tiada. Mereka hanya menjual dengan kupon, barisan berkilometer panjang, dan di beberapa bandar, penjualan bahan api telah dihentikan begitu sahaja. Ditangguhkan selama beberapa hari. Bayangkan, apa maksudnya itu? Sebuah wilayah yang dikawal oleh Rusia, yang sepatutnya menjadi kawasan belakang yang selamat, menyagihkan petrol dengan sistem diliran. Seolah-olah seperti waktu kebuluram. Dan ia tidak berhenti di Crimea. Pasukan Rusia sendiri telah mengakui sesuatu yang menceritakan segalanya. Bahawa truk-truk bahan api tidak dapat sampai ke semenanjung itu kerana jalan-jalan telah berada dalam jangkauan tembakan Ukraine. Bekalan itu terus terhenti. Bukan kerana kekurangan minyak, tetapi kerana ia menjadi terlalu berbahaya untuk dihantar. Sekarang kaitkan ini dengan barisan hadapan. Data dari Ukraine menunjukkan corak. Semakin banyak logistik di bahagian belakang dimusnahkan, semakin kurang Rusia dapat mara. Dan setiap meter menjadi lebih mahal.
Pada bulan Oktober tahun lepas, tentera Rusia kehilangan kira-kira 67 askar bagi setiap kilometer persegi yang ditawan. Pada bulan April, jumlahnya sudah meningkat kepada 179. Hampir 3 kali ganda kematian untuk tanah yang sama. Tanpa bahan api mengalir, mesin itu tersekat. Jadi, fikirkan tentang betapa besarnya perkara ini. Pendapatan sedang dipotong di satu sisi. Pergerakan yang tersekat dari satu lagi, kedua-dua tiang pada masa yang sama. Soalan yang tinggal ialah, sejauh mana Ukraine mampu meneruskan serangan ini? Dan jawapannya? Baiklah, ia berlaku dalam satu malam sahaja. Betul-betul di tempat di mana Rusia bersumpah tidak boleh disentuh. Kembali ke Moskow. Tapi sekarang kau sudah tahu apa yang sedang dipertaruhkan, kan? Pada malam 17 ke 18 Jun, 3 hari selepas penuaian, drone Ukraine melakukan sesuatu yang kerajaan Rusia selalu tegaskan mustahil. Ibu kota Rusia dikelilingi oleh 3 lapisan pertahanan udara. Lapisan demi lapisan peluru berpandu direka untuk menembak jatuh apa sahaja yang mendekati bandar itu. Ia dianggap sebagai salah satu kawasan yang paling dilindungi di seluruh planet ini. Dan drone-drone itu berjaya melepasi. Lihat yang ini. Direkam pada jarak 16 km dari Kremlin. Perhatikan bagaimana dia meluncur melalui asap, sementara roket pertahanan naik di belakangnya. Loji penapisan itu sudah terbakar di bawah sana. Dan drone itu terus bergerak ke hadapan menyelam ke arah sasaran. Sekarang lihat adegan ini. Ini adalah seorang askar Rusia di tepi jalan di pinggir Moskow. Dia sedang cuba menembak jatuh drone itu dengan pelancar peluru berpandu bahu jenis yang mudah alih. Dan drone itu sudah hampir betul-betul di atas sasaran. Inilah gambaran ketidakberdayaan. Semua peralatan pertahanan berlapis, akhirnya hanya tinggal seorang lelaki menghalakkan tiup ke langit berharap. Tiang asap di latar belakang itu sudah menceritakan bagaimana ia berakhir. Sasarannya ialah loji penapisan Moskow di kapotnya yang sama seperti di awal video ini yang membekalkan hampir separuh bahan api ibu kota, dan itu bukan kali pertama dalam minggu itu. Itu kali kedua. Media Rusia menggambarkannya sebagai serangan terbesar ke atas Moskow dalam 2 tahun. Agensi Ukraine melaporkan sekurang-kurangnya 4 kebakaran besar di kilang penapisan itu. Mereka telah mengenai tangki simpanan, 1 unit yang memproses minyak mentah dan 1 lagi yang memproses diesel. Dan hasilnya memenuhi langit. Lihatlah saiz awan-awan asap hitam itu di atas bangunan-bangunan di Moskow. Tetapi ia tidak berhenti di langit. Di kawasan kejiranan di timur laut kilang penapisan itu, hujan renyai-renyai yang gelap dan halus mula turun. Penduduk merakamkan lapisan hitam berminyak pada kereta, tingkap, pakaian. Hujan hitam. Ini adalah neraka. Saya tidak pernah rasa ketakutan sebegini, kata seorang penduduk. Buat pertama kali, perang itu bukan lagi sekadar di televisyen. Ia sedang jatuh dari langit mereka. Dan bukan hanya loji penapisan itu sahaja. Dalam operasi yang sama, Ukraine telah menyerang sebuah depot minyak di sebuah kawasan yang dipanggil Rostov yang digunakan untuk membekalkan jentera ketenteraan dan pengangkutan Rusia. Dan juga sebuah jambatan kereta api di wilayah yang diduduki. Loji penapisan, depot tentera, logistik, semuanya dalam satu malam. Sekatan logistik dalam amalan, di tengah-tengah musuh. Dan disinilah Zelensky menuntut janji itu. Dia mengingatkan bahawa dia sudah memberi amaran. 3 lapisan pertahanan itu tidak akan melindungi Moskow. Dan dia menambah dengan ayat yang menutup kitaran yang dibuka di Lavra tadi. Jika Ukraine terbakar, Moskow, kamu juga akan terbakar. Sekarang, bahagian yang menyokong semua ini bukanlah satu gambaran dramatik. Ia adalah angka-angka mentah dan ia sangat berat. Lihat. Penapisan minyak Rusia telah jatuh ke paras terendah sejak 2009. Sejak krisis ekonomi 15 tahun lalu, pengeluaran minyak mentah telah merosot ke paras terendah dalam setahun penuh dan Ukraine telah memusnahkan kira-kira 1/4 daripada keseluruhan kapasiti penapisan Rusia, ya 1/4.
Ya, 1/4. Dan ada satu lagi butiran yang paling mendedahkan sekali. Rusia sendiri telah mengakuinya. Timbalan Perdana Menteri Rusia yang bertanggungjawab untuk sektor tenaga telah mengakui secara terbuka buat pertama kali bahawa pengeluaran telah menurun disebabkan oleh serangan drone. Apabila pihak yang sedang menerima tamparan itu sendiri mengesahkan pukulan tersebut, anda tahu bahawa pukulan itu memang benar. Jadi, kembali kepada soalan di awal tadi. Bagaimana sebuah negara yang melancarkan 600 drone dalam satu malam pada masa yang sama sedang merasionkan petrol menggunakan kupon? Sekarang, anda sudah ada jawapannya. Kerana kedua-duanya adalah dua sisi dari perang yang sama. Bunyi bising, peluru berpandu, drone, katedral yang terbakar, itulah yang kelihatan. Dan sesak nafas yang senyap, loji penapisan yang terhenti, lori yang tidak sampai, barisan di stesen minyak itulah yang sebenarnya menentukan. Dan inilah inti paling mendalam dalam semua ini. Kekuatan terbesar Rusia sentiasa adalah saiznya. Negara terbesar di dunia, wilayah yang tiada penghujung. Sumber yang tiada penghujung. Tetapi Ukraine telah menemui cara untuk membalikkan kelebihan saiz itu. Terlalu banyak wilayah bermakna terlalu banyak sempadan untuk dipertahankan. Terlalu banyak kilang penapisan bermakna terlalu banyak sasaran untuk dilindungi. Apabila drone Ukraine mampu mencapai ratusan kilometer, keluasan Rusia tidak lagi menjadi perisai. Dan ia menjadi sebuah peta penuh dengan sasaran yang Rusia tidak mempunyai cukup peluru berpandu untuk melindunginya. Hakikatnya, gergasi itu terlalu besar untuk menutupi tubuhnya sendiri. Sekarang, mari kita kembali ke malam pertama itu. Yang di Lavra. Image yang tersebar ke seluruh dunia adalah katedral yang sedang terbakar. Rusia mempamerkan kekuatan. Menyerangar simbol kepercayaan Ukraine yang paling lama. Ia kelihatan seperti tindakan seseorang yang berkuasa. Tetapi mungkin image ini membawa maksud yang bertentangan dengan apa yang kelihatan. Kerana sesiapa yang perlu membakar sebuah gereja untuk menunjukkan dirinya kuat, selalunya adalah orang yang sudah mula reput dari dalam. Rusia masih mempunyai tentera terbesar, arsenal terbesar dan wilayah terbesar. Cuma, sementara membazirkan peluru berpandu ke atas sebuah biara berusia 1000 tahun, Ukraine secara senyap-senyap memotong satu-satunya perkara yang tanpa itu tiada tentera boleh bergerak. Tenaga yang menggerakkan tentera itu dan wang yang membayarnya. Di satu pihak, satu pertunjukan, drone, peluru berpandu, sebuah katedral yang terbakar. Di pihak satu lagi, kesunyian, sebuah loji penapisan yang telah berhenti beroperasi. Dan perang ini semakin lama semakin banyak diputuskan oleh kesunyian, bukan melalui pertunjukan. Ini tidak akan berhenti di sini. Setiap minggu Ukraine semakin mendalam. Dan Rusia perlu menyebarkan pertahanan yang sudah tidak mampu melindungi semuanya. Inilah jenis cerita yang saya akan terus ikuti dari dekat di saluran ini. Jadi, jika Anda ingin memahami perang ini dengan sebenar-benarnya dan bukan hanya melalui tajuk utama, langganlah supaya tidak terlepas bab seterusnya. Zelensky berkata dia mahu rakyat Rusia biasa merasakan bahawa Putinlah yang menyebabkan perang ini, sementara rakyat yang menanggung akibatnya. Jadi saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda percaya bahawa strategi menyesakkan ekonomi dan membiarkan bandar-bandar tanpa bahan api sudah cukup untuk membuat rakyat Rusia merasai beban perang ini? Komen di bawah apa yang anda fikirkan. Jumpa lagi di video seterusnya.